Hai semua, Assalamualaikum. Kembali bersama saya Hanif Miswan di Hero Kita seperti biasa di satu segmen dalam digital content kita bersama dengan Cool FM untuk kita bawakan kepada anda kisah-kisah inspirasi dan juga motivasi ataupun yang boleh menjadi aspirasi kepada kehidupan, cabaran dan juga apa sahaja pengalaman yang melanda lah. Dan kalau sebelum ini kita bawakan ahli sukan, ahli perniagaan, usahawan dan juga ahli mereka yang bertugas di belah hadapan sebagai frontliners. Minggu ini sedikit berbeza kerana saya akan bersama dengan seorang tetamu yang sangat istimewa. Kisahnya telah pun mendapat pelbagai liputan dan juga telah pun diikuti oleh beberapa orang yang sangat-sangat berminat dengan kisah yang dikongsikan. Dan saya perkenalkan tetamu saya yang bersama dengan saya pada hari ini adalah Muhammad Izzat Daniel Abdullah, seorang individu remaja yang berumur 22 tahun tapi ada satu kisah yang sangat-sangat memberi kekuatan kepada semua orang jugalah. Jadi bersama dengan saya adalah Izzat. Izzat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ya, okey Izzat, yang pertama terima kasih kerana sudi bersama kami di Hero Kita. Okay, sekarang ni bagaimana kehidupan awak Izzat? Kabarnya dah berkeluarga, sedang melanjutkan pengajian atau bagaimana ya? Okey, memang sekarang status saya duda. Saya telah jodoh tak panjang kata. Saya melanjutkan pengajian di peringkat diploma. Okey, terima kasih Izzat. Okey, saya nak kongsikan sebab antara yang menarik perhatian saya adalah berkaitan dengan kisah yang awak kongsikan sebagai antara penuntut di Henry Geni, mereka yang dimasukkan. Dan kabarnya ada satu petikan yang kalau boleh saya kongsikan sini adalah bagaimana awak dimasukkan ke sekolah Henry Geni selepas ditangkap oleh polis susulan terbabit kes pecah rumah ketika berumur 17 tahun dan dimasukkan selama 3 tahun di sana. Dan awak memikul sepenuhnya tanggungjawab atas perbuatan tersebut kerana tak mahu rakan-rakan yang lain terkandas dengan segala ujian yang diberikan. Okey, pada ketika itu, kita minta maaf terpaksa bertanya lah. Tapi pada ketika itu sebenarnya apa yang berlaku dan kenapa awak seorang-seorang sahaja yang mengambil tanggungjawab ini, Izzat? Okey, waktu itu saya dah tak sekolah dan dua orang lagi rakan saya ni dia menduduki SPM pada tahun tersebut. Waktu tu umur dia 17 dan saya pun 17. Saya dah berhenti sekolah daripada umur saya 16 lagi. 17 tu saya dibuang sekolah dan saya tak minat lagi untuk belajar. Jadi waktu saya ketangkap tu bila kami bersembang dengan lengkap, yang ni pun sedih masing-masing dengan kesedihan masing-masing. Jadi pun saya buat keputusan yang soal siasat semua statement polis tu letaklah kepada saya. Letak pada diri saya. Untuk saya tanggung, insyaAllah kalau ada rezeki saya dapat dibebaskan, tapi Allah lebih memilih saya untuk ke Henry Geni. Jadi semasa mengimbau kembali awak 5 tahun yang lepas ni ketika berumur 17 tahun ataupun 6 tahun ketika berumur 16 tahun, sebenarnya siapa Izzat pada ketika itu? Macam mana perangai Izzat ni sebenarnya? Okey, perangai saya memang saya rasa macam memang agak teruk sampai mak ayah saya pun dah tak larat nak tegur hari-hari. Sampai dia orang dah tak boleh nak tegur saya. Dan dekat kampung saya pun orang dah tahu dah saya ni memang jahat. Kalau saya balik kampung memang orang akan cakap tu Ijat dah balik, Ijat nak besar dah balik, siap-siap kan. Jangan mak kawan saya pun tak bagi dia orang kawan dengan saya. Dan memang dia orang kata saya ni memang nakal lah waktu dulu. Ya, waktu remaja, meningkat remaja ni sifat memberontak tu ada. Okey. Dan kemudian awak ditangkap, apa yang dah berlaku mungkin adalah satu kesalahan yang telah pun berlaku dan awak ditangkap kemudian dipindahkan ke sekolah Henry Geni. Jadi ketika pengalaman pertama masuk ke sekolah Henry Geni tu, apa yang terlintas? Apa yang berlaku? Kalau awak boleh kongsikan momen-momen ketika awak dipindahkan ke sekolah Henry Geni, apa yang awak jalani sepanjang 3 tahun tersebut, kalau boleh dikongsikan. Okey. Momen first kali sebelum dihantar ke sekolah Henry Geni tu saya dah rasa macam berdebar. Sebab sebelum ni dengar Henry Geni, budak sekolah jahat, budak sekolah nakal. Dan sebelum ni pun saya tengok cerita-cerita Juvana tu secara kekejaman. Tapi bila sampai je di Henry Geni, semua tu tanggapan saya tu salah. Yang kalau kita tengok warden-warden di sekolah Henry Geni mendidik warden-warden yang dalam cerita Juvana mendidik secara kekerasan dan kekejaman. Tapi di Henry Geni selagi kita tidak buat salah, selagi kita baik, selagi tu kita akan dilayan dengan baik. Dan sampai kalau kita buat salah sampai kita pun akan dilayan dengan cara orang bersalah.
Dan momen-momen memang terpisah dengan keluarga, terpisah dengan dunia luar, dan waktu itulah saya bina azam baru untuk jadi yang lebih baik. Apa rutin yang awak hadapi ketika berada di Henry Geni, Izzat? Okey, sebelum saya pindah ke unit akademik, saya bermula sekali saya masuk, penghuni baru akan ditempatkan di dalam satu blok, iaitu blok Kasturi, di mana kami akan 6 bulan akan dikuarantinkan di situ. Dan lepas pada tamat fasa itu, baru kami dipindahkan mengikut minat masing-masing. Contohnya, kalau minat muzik boleh pergi ke Pancaragam. Kalau minat dalam sukan boleh pergi ke blok sukan. Dan saya memilih masa itu untuk bersama dengan Pancaragam. Sebab saya ada kenal sahabat saya seorang, saya pergilah ikut dia. Tapi bila dalam Pancaragam tu, saya fikir saya yang bebas ni saya nak sambung pelajaran. Jadi apa usaha saya untuk sambung pelajaran? Jadi saya pindah ke unit akademik untuk ambil SPM. Okay, dan kemudian selepas awak dipindahkan ke unit akademik, rutin awak berubahlah sepenuhnya ketika berada di sana. Okey, ketika saya sebelum tu saya di unit pencerahan dan pindah ke unit akademik, rutin semua berubah. Contohnya unit akademik disiplin ni lebih ketat daripada pancaragam. Dan di unit akademik ni kalau sekali buat masalah kita akan dibuang daripada unit akademik, akan dipindahkan di blok lain. Dan rutin dia seperti sekolah biasa, tapi cuma di sana tak ada kantin. Kalau di sekolah biasa ada kantin, dekat negeri tak ada kantin. Okey, itu mungkin sedikit pengalaman ketika awak berada di Henry Geni. Kalau boleh dikongsikan juga antara momen-momen yang Izzat masih ingat ketika berada di sana, apa sebenarnya yang mengubah perspektif awak terhadap kehidupan, mungkin menjadikan awak lebih baik? Mungkin ada seorang warden yang awak masih ingat yang berkata sesuatu, atau cikgu ke, apa momen yang buat awak berubah ni, Izzat? Okey, yang menjadi pembakar semangat pada saya waktu di lock up Maran, saya ada jumpa dalam satu anggota polis ni. Waktu tu saya dah putus asa dan saya dah semacam nak buat sesuatu luar jangkaan lah. Waktu anggota polis tengok saya macam pelik dengan tindakan saya. Dan dia pun datang kat saya, dia bagi saya sikit kata-kata motivasi yang saya ingat sampai sekarang. Dia cakap, ini bukan permulaan yang buruk dan bukan pengakhiran dalam hidup. Sampai sekarang lagi saya ingat nama dia, saya ingat ciri-ciri dia, dan saya ingat nombor badan dia. Dan kata-kata tu menjadi pegangan pada saya waktu dalam Henry Geni. Kalau awak boleh katakan sesuatu kembali kepada pegawai tersebut, apa yang awak akan beri, Izzat? Mungkin boleh beritahu juga namanya siapa yang boleh mengubah perspektif awak ni. Okey. Nama dia Corporal Razif. Waktu tu dia corporal. Dan saya nak ucapkan terima kasih kerana nasihat dia tu menjadi semangat untuk saya, dan apa yang dinasihatkan tu alhamdulillah terjadi hari ini. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita moving forward di tahun ini, tahun 2021 ini kita ada macam-macam dugaan, pandemik, dan awak muncul dengan kisah awak sendiri. Awak beritahu tentang pengalaman kehidupan. Awak berani untuk bersemuka dengan orang di YouTube, di media sosial. Apa sebenarnya yang buatkan awak terbuka untuk berkongsi dengan orang ramai? Sebab saya percaya ini bukan satu langkah yang mudah lah bagi semua orang untuk berkongsi kisah pengalaman, terutama pengalaman yang pahit sebegini. Tapi awak antara yang berani untuk berkongsi ni. Kenapa, Izzat? Okey, asalnya saya tengok waktu di dalam Henry Geni. Mula saya masuk tu jumlah Henry Geni tak lebih pada 1,000. Dan makin lama di Henry Geni ni makin bertambah. Dan setiap seminggu tu penghuni-penghuni yang baru masuk tu dalam 7 orang, 8 orang. Dan saya pun rasa macam sampai satu tahap dalam dorm ada yang tidur depan tandas. Saya jadi macam kesian. Ya, saya pun dah senior pun dah kira tak tidur depan tandas. Dan saya jadi macam kesian. Macam mana saya nak bila bebas ni, macam mana saya nak bagi pengajaran kepada orang. Dan saya menggunakan platform YouTube dan TikTok supaya jumlah kes jenayah dalam Malaysia ni, saya cubalah untuk kurangkan jumlah kes jenayah dalam Malaysia. Jadi respon orang ramai terhadap apa yang awak kongsikan tu, awak tak risau ke sebenarnya ini ibarat
membuka pekung di dada? Sebab sebelum ni mungkin yang baru kenal awak tak tahu pun pengalaman sebelum ini. Apa respon orang apabila awak sendiri terbuka untuk bercerita kisah sebegini, Izzat? Saya ingat satu kata-kata mak saya, dalam kehidupan ni perlu ada pengorbanan. Dan saya berkorban, malu buka aib diri saya untuk bagi pengajaran kepada masyarakat luar sana. Maksudnya awak pun ingin memberi sumbangan juga kepada orang. Okey, dan sekarang kalau nak dikongsikan, Izzat, sebab mungkin ada persoalan berkaitan dengan benar ke apa yang kita kongsikan di kaca televisyen tu, kehidupannya sama dengan kehidupan sebenar di Henry Geni? Okey, kalau tengok di cerita Juvana yang di televisyen tu, di cerita tu ada katil, ada tilam dan petang-petang pun mereka boleh riadah. Tapi di Henry Geni, kami hanya tidur atas lantai dan dibekalkan dengan blanket. Kami tak ada tilam, tak ada bantal, dan kami pun jarang dapat riadah. Kami hanya kurung dalam dom. Dan bila dapat riadah pun time Sabtu ataupun Ahad. Itu je. Berbeza sangat dengan cerita yang Juvana itu. Kalau tengok di Juvana tu, warden mendidik menggunakan kekerasan. Tapi di Henry Geni, selagi kita tak buat salah, selagi tu warden baik dengan kita. Okey, asalnya keluarga belah mak saya memang kurang penerimaan. Tapi bila saya terangkan balik, alhamdulillah mereka dapat terima dengan baik, dan orang kampung saya, masyarakat pun dapat terima dengan baik.